Baik, begitulah orang yang beriman, sikit-sikit minta petunjuk daripada Allah, sikit-sikit minta mengadu pada Allah, sikit-sikit pun dia tanya pada Allah. Nama dia apa itu? Namanya ialah bermusyawarah dengan Tuhan. Ini sepatutnya. Ustaz nak cocok vaksin macam mana Ustaz? Musyawarah dengan Tuhan dulu. Nama dia istikharah. Berapa ramai yang tak istikharah? Main tak ada istikharah dulu. Bukan setakat yang nak cocok tu istikharah, yang nak paksa orang tu pun kena istikharah. Orang yang nak paksa orang supaya ambil tu pun dia pun kena istikharah. Jangan ikut cakap orang. Minta petunjuk daripada Allah. Elok tak elok aku buat benda ni. Jangan langsung tak libatkan Allah. Kita ni numpang hidup atas bumi Allah. Makan Allah punya, udara Allah punya, semua Allah punya. Tiba-tiba tak tanya pada Tuhan kita. Merembak ya. Orang kata buat-buat. Sabar sat dulu, istikharah dulu. Minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mahulah dia menuntut kepada Allah Ta'ala apakah yang lebih baik, adakah nak diperbuat atau jangan diperbuat. Maka sebelum diperbuat, mintalah izin kepada Allah dengan berkata, ya Tuhanku, jika adalah perkara yang aku hendak buat ini baik kepada aku, maka berilah taufik akan daku buat meluluskannya ataupun mencapainya, dan jika tidak baik kepada aku, maka jauhkanlah dia daripada aku. Ini satu contoh berdoa istikharah. Sebut dalam bahasa Melayu senang, bahasa kita. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, kalau benda yang aku nak buat ni baik pada aku, berilah taufik pada aku ya Allah. Kalau benda ni tak baik pada aku ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku ya Allah. Itu doa untuk kita beristikharah, minta petunjuk daripada Allah. Dengan beristikharah seperti itu atau dengan berpelaturan di dalam hukum syarak, di dalam bab sembahyang istikharah, maka menunjukkan perbuatan orang yang demikian itu ada haluannya. Kenapa kita kena istikharah? Kerana nak tunjuk bahawa kita ni ada haluan, hala tuju. Kita ada penghulu yang perlu diikut dan yang diperbuat apa-apa perbuatan. Kerana itu berbahagialah dan mencapailah beberapa keuntungan. Dan kalau kita ikut daripada penghulu kita, Tuhan kita yang memberikan ilham, taufik, maka selamatlah kita, berbahagialah kita. Sebaliknya, meninggalkan yang demikian, celakalah dia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min syaqawati bani Adam sakhtuhu bima qadallahu lahu. Dan setengah daripada kecelakaan anak Adam ialah membenci dan marah dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada tengok ada dua perkara yang mendapat kecelakaan, kebinasaan. Pertama, bila nak buat sesuatu tidak minta petunjuk, maka kecelakaan untuk dia. Dua, bila Allah dah redha, bila Allah dah tentukan, dia tak suka dengan ketentuan Tuhan, orang ni pun dipanggil celaka. Apa yang Allah Ta'ala bagi, redha. Apa yang Allah Ta'ala uji pada kita, redha. Allah bagi apa pun, redha. Jangan duk merungut, jangan tak puas hati, jangan duk jadi benda tak betul. Bunuh diri lah, apa lah, membawa diri lah. Kalau kita tengok zaman dulu-dulu, semua cerita tak redha dengan Tuhan. Zaman dulu-dulu
tahun 50-an, tahun 60-an, tengok cerita air mata duyung sampai jadi mati, duk tunggu makwa dia duk tepi pantai atas batu. Makwa dia ni anak raja, pantang anak raja, tak boleh nikah dengan orang biasa-biasa. Anak raja tu nak juga, bila nak pergi nikah, tiba-tiba jadi duyung, melompat-lompat gede-gede masuk dalam laut. Ni cerita. Hero dia Nurdin Ahmad dengan apa? Fatimah Ahmad. Siapa agak lupa. Kan Salma Ahmad, Fatimah Ahmad. Kan Suraya Harun. Tahu pakcik ni Suraya Harun. Masya Allah. Bukan El Suraya, Suraya Harun nama dia. Suraya Harun ni isteri Mustafa Ma'ruf, cerai dengan Mustafa nikah dengan Cik Gurus. Jadi terjun masuk dalam laut, jadi ikan duyung, meratap merintihlah si Nurdin Ahmad sampai mati. Ni contoh. Padahal dia dah ada makwa lain, dah ada perempuan lain nak kat dia. Hak muka Mak Saleh tu, nama pak tu, anak Tanjung Perak. Tapi pasal tak mau redha, tak ada jodoh, macam Kasim Selamat, menangis siang malam, buta. Ini cerita-cerita yang menjadikan kita ni tak redha dengan Tuhan. Jadi ambil pengajaran daripada cerita ni. Islam tak bagi macam tu. Sekadar tak menikah dengan orang Cameroon tak rugi apa. Tak ada orang Cameroon, ada orang Nigeria, apa masalah. Tapi jiwa kita ni lemah. Maka orang ni kata Nabi, wa min syaqawah, di antara kecelakaan bila tidak redha. Baik. Kemudian, maka selalu berlaku kebencian itu pada masa kena kemalangan atau apa-apa balak seperti di atas tadi keterangannya. Bila masa yang jadi tak redha tu, sekarang redha lah. Sebab tak jadi apa? Tak jadi apa, redha. Bangun pagi, semayang, nasi lemak, setrika baju, bawa kitab, naik basikal, main kelas. Masa tu redha tak? Redha pasal tak jadi apa. Masuk dalam kelas, kerusi dia, tempat dia orang ambil. Macam mana Kak Som? Nak redha ke tak redha? Apa perkataan yang mula-mula keluar? Bodoh betul. Dah tahu tempat orang ambil, buat apa? Nampak? Itu dia sikap perangai. Saya ni kalau tuan-tuan ambil kerusi saya ni, ambil lah. Duduk atas ni tak apa. Saya duduk bawah pula. Saya redha ya. Agak-agak siapa berani. Jadi manusia ni dia akan jadi tak redha bila sesuatu jadi kat dia. Masuk dalam kelas tak perasan pintu cermin. Dia nak hambat kelas dah mula. Langgarnya cermin. Relai pintu tu. Dia mula sebut macam-macam. Itulah kalau dia orang bubuh stiker boleh. Demo tak bubuh stiker dekat cermin tu, makcik tak perasan lah, padahal dah 8 tahun tak ada stiker. Tak pernahnya ada stiker pun. Awas cermin tak ada pun. Pasal apa yang 8 tahun tak hentak pun? Pasal apa hari ni hentak? Takdir Tuhan. Nak kata apa? Mungkin pada masa tu dia kelang kabut, masa tu dia lupa, masa tu dia dah tak ingat. Allah lupakan dia. Nak kata apa? Allah nak test, nak tengok kau sabar ke tak sabar, redha ke tak redha. Kata Abu Isa, bermula ini hadis gharib, tiada diketahui melainkan ini hadis daripada Muhammad bin Humaid. Baik. Masalah ingkarkan qadar.
Jadi tuan-tuan, untuk masalah 384, jadi kita kena buat istikharah. Ulang balik, recap balik. Istikharah bab apa? Bab yang harus. Bab haram jangan istikharah. Jangan istikharah. Kita ada anak gadis. Satu hari anak gadis tanya, mak minta izin, hari Ahad ni boyfriend saya nak ajak saya dating. Sekarang panggung wayang dah buka, kita orang nak tengok wayang Love in Tokyo. Lama tak? Lama punya, Biswajibnya lama punya cerita. Mak kata, kejap, mak buat istikharah dulu. Tak payah buat, benda haram. Tak boleh. Boleh lah mak. Tak boleh, haram. Lepas tu bawa bapak kamu sekali tak apa. Bapak tengah-tengah, pak ua kamu belah kanan, kamu belah kiri. Yang tu boleh. Kalau pak ua kamu nak raba bapak kamu. Tak apa. Jadi benda haram tak payah istikharah. Yang kena istikharah benda apa? Benda harus. Okey, buat.